sahabat dikritik, Umar dikritik, Uthman dikritik. Tidak pernah ada mereka menyatakan, kamu siapa kritik aku? Nabi telah memberikan kedudukan yang mulia pada aku dijanji syurga. 10 orang yang dijamin syurga, mereka dikritik. Mereka tak kata. Tiba-tiba kita kata ada raja-raja atau apa yang tak boleh dikritik. Mereka ni siapa kritik? Salah. Saya telah sebut, demi Allah, debu yang berada di hidung kuda para sahabat lebih mulia daripada mereka ni semua. Pun mereka, para sahabat itu dikritik. Siapa yang infallible, maksum? Tuan takut saya yang cakap, tuan. Begitu juga hal yang sama, tak ada dalam Islam ni seperti yang Syiah faham. Kelompok keluarga Nabi yang mereka ini tak boleh dikata apa. Kita hormatkan keluarga Nabi, sama ada dia menamakan dirinya Sayyid atau tidak menamakan Sayyid ke Habib ke. Sekarang ni dah banyak yang original ada, yang tak original ada. Tak ulang, kita test tak sikit. Sayyidina Ali, orang kritik Sayyidina Ali. Tak benar. Nabi kata, ya Fatimah binti Muhammad, ya Safiyah binti Abdul Muttalib, la amliku lakum min Allah syai'an. Inqidu anfusakum minan nar. Nabi kata, wahai Fatimah, wahai Safiyah bin Muhammad, anak dia, wahai Safiyah bin Abdul Muttalib yang sepupu Nabi. Nabi kata, aku tak dapat selamatkan diri kamu daripada hukuman Allah, selamatkan kamu daripada neraka. Aku tak dapat menyelamatkan kamu. Amal saleh yang menyelamatkan kamu. Ini satu sistem kepercayaan kasta. Hanya orang tu ada keturunan, macam kita juga nak kena cium tangan dia, nak kena cium lutut dia, apa lagi. Hanya dia kononnya berketurunan Nabi. Ada bapa saudara Nabi masuk neraka, bukan setakat cucu, pak saudara dia. Dan ini semua bila masuk, ini saya tengok kecenderungan setengah kelompok yang cuba bercakap tentang Quranian, tapi bila kita hadir majlis, dia create suasana mentakzimkan diri dia, membesarkan diri dia. Bukan menceritakan besarnya Allah dan Rasul, kedudukan Allah, tapi cerita besarnya keluarga dia, kedudukan dia, keturunan dia. Lihat mukaku seperti melihat muka Nabi. Benarkah warisan adat pusaka yang dipraktik di Negeri Sembilan yang hanya membenarkan anak perempuan saja mewarisi harta pusaka itu bercanggah dengan hukum faraid? Kau bercanggah dengan hukum faraid. Hukum pusaka sudah lelaki dapat, perempuan mendapat. Perempuan dapat dengan kadarnya dan lelaki dapat. Walizakari hadzul unsayain. Lelaki dapat 2 bahagian daripada perempuan. Mungkin orang rasa tak adil, kan? Tapi kita dah sebut, memang sistem Islam ni kelihatannya dia adil secara apabila dilaksanakan secara seragam. Talak pada tangan lelaki umpamanya, dia adil jika lelaki itu benar-benar menunaikan tanggungjawabnya sebagai suami, memberikan, mengeluarkan nafkah. Kemudian setelah dia beri nafkah, dia beri apa, dia rasa dia tak mampu, dia talak. Tapi kalau isteri yang cari semua nafkah, dia duduk di rumah, kemudian kuasa talak pula ada di tangan dia, jadi tidak adil. Wanita, dia tak payah cari rezeki, suami yang cari. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kedudukan lelaki itu menguasai urusan wanita disebabkan kerana Allah lebihkan mereka dan mereka belanjakan harta yang mereka belanjakan.
Jadi bila satu orang lelaki dapat duit, dia nak belanja jaga family, nak jaga mak dia, dia lah nak meminang, dia lah jaga. Apa sangat kalau dia ni dapat 2,000, ni dapat 1,000. Tapi perempuan 1,000 solid dia punya. Dia tak ada tanggungjawab sampingan yang Allah letakkan begitu banyak untuk perempuan lelaki dibandingkan perempuan. Tapi kalau lelaki tak bertanggungjawab, dia kata tengok, duit saya dah habis, abang saya tak habis lagi. Dia nak fikir itu masalah tak bertanggungjawab. Bukan salah pada sistem, bukan salah pada orang. Adakah golongan ulama? Apa soalan ni? Adakah golongan ulama UMNO termasuk golongan yang mengampu? Saya tak kira. Tak seharap kira lah. Nak mengampu ni dia tak kira. Dia tak kira parti mana sebenarnya. Ada yang ampu UMNO, ada yang ampu PAS, ada yang ampu BKR. Macam-macam lah. Yang penting ulama jangan mengampu. Apa pandangan dan harapan Dr. Azri terhadap masa depan umat Islam dalam konteks demokrasi dan kepartian yang berlaku di dunia Islam? Pertama, kita mengharapkan seperti mana selalu kita sebut golongan ulul albab. Fabashshir ibad alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Bagi kabar gembira pada hamba-hamba Allah yang mendengar perkataan dan mengikut yang terbaik. Kita tak suka orang buta, orang hanya tahu menilai berdasarkan warna parti, memutuskan kebenaran berdasarkan kumpulan. Tapi kita mahu orang yang sentiasa peka, dapat memutuskan yang mana patut dan tak patut berdasarkan kepada tindakan dan kualiti. Kita nak supaya kebebasan diberikan dalam erti kata yang membangunkan masyarakat negara ini. Ada dua calon dalam satu pilihan raya, kita harap kedua-duanya diberi untuk naik ke atas pentas dan bercakap dan mengemukakan idea mereka untuk kita dengar, supaya kita dapat memutuskan siapa yang patut kita pilih. Tetapi jika awak buat pilihan raya hanya awak bercakap dan orang lain tak boleh bercakap, ini gila namanya. Bagilah peluang orang bercakap. Bukan semesti kita tak pilih awak, mungkin kita pilih awak, tapi kita nak bandingkan idea awak dan idea dia. Maka kita kena promote, kalau nak buat demokrasi, promote debate yang seperti ini, yang sehat. Kalau tak boleh buat sekat keredau, apa dah raya pun ni, limau apa ke, biarlah kedua-dua itu dapat naik atas satu pentas, mereka bercakap dan orang semua penduduk kenaan dapat tengok kedua-dua idea itu bercakap, dan manakah idea yang terbaik yang boleh dipilih. Baru kita babashir ibad yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana, mendengar penghujahan, mendengar perkataan dan ikut yang baik. Tapi awak kunci saya tak boleh cakap, awak suruh cakap, awak kata dia tak kerti apa. Tak adil lah. Saya bukan kata calon awak tak baik, tapi saya nak kena dengar yang satu lagi. Kita tidak fanatik kumpulan, kita tak tahu kumpulan. Kalau boleh biar negara kita pilihan raya tak payah ni, poster banyak pada bumi. Adakah sebuah masyarakat educated dipengaruhi oleh poster siapa banyak? Basir, buang masa ni tak kira bandaran nak kena buang lagi. Kita nak idea, kita tak nak semua poster. Orang yang kaya akan bagi poster yang cantik, duit banyak. Tapi kita nak idea. Dan kita nak keadilan bagi semua, sama ada kerajaan pakatan maupun kerajaan barisan nasional. Ini jadi sama politik lah. Biarlah siapa kami tanya sangat. Sama ada kerajaan pakatan atau kerajaan barisan nasional. Saya boleh sebut bahawa ini tentang masalah taxpayers money. Kita kena sebut bahawasanya duit, setiap kita bayar tax, bayar cukai. Kita nak makan seketul ayam di KFC pun kena cukai. Beli kereta bukan harga tu kita beli kereta mahal, kena cukai. Kita makan, kita semua cukai. Jangan kata kita tak bayar cukai. Awak tu sudah ada ratusan juta kerana awak kerajaan bilion duit awak. Bukan duit awak, duit kita. Awak datang tempat dia, saya bermurah hati memberikan penduduk ini 10 juta. Duit awak, murah hati. Bukan duit awak, itu duit kerajaan, duit rakyat.
Taxpayers money. Tengok istilah-istilah diguna dalam akhbar-akhbar di Amerika. Taxpayers dollar, taxpayers money, public fund, semua istilah-istilah ini wang rakyat. Kalau nak kata saya memberikan kepada penduduk di sini 10 juta wang pembayar cukai, baru sedap kita dengar. Oh ya, bagi kat sana dia kampung kita tak dapat apa ni, kampung sana dapat. Tapi bila awak boleh bagi dan awak seolah-olah saya bermurah hati, bukan duit awak, duit kita. Dan sama juga apabila timbul kerajaan-kerajaan lain yang naik di negeri-negeri pun mengamalkan benda yang sama. Patutnya jangan contoh benda yang tak baik. Menteri besar murah hati untuk bukan duit awak, duit semua orang. Jadi ini dulu krisis antara para sahabat dan tabi'in dengan khulafa ini. Al-malu maluna, harta ini harta kami. Para sahabat akan bangun dan al-malu malullah, harta itu harta Allah. Harta itu harta orang malul muslimin, harta kaum muslimin. Betulkan perkataan kamu. Itulah peranan mufti-mufti. Sebab saya kalau boleh ada, minta maaf lah saya boleh kata mufti, sebab boleh kerana saya dimaklumkan mesyuarat fatwa yang lepas membincangkan satu isu yang penting, iaitu hukum makan pelangkas. Saya kalau ada duit cukai akan kecewa. Kalau duit akan terbang digunakan untuk payah mufti membincangkan hukum makan pelangkas. Saya kan nak suruh buku pasti buat himpunan menyelesaikan isu. Hukum scanner nak cek orang kat airport, apa hukumnya? Tak payah lah benda tu. Tanya yang dia orang boleh jawab. Benda keselamatan nak cek takut ada pension, boleh lah. Tak buat juga mesyuarat. Tiket kapal terbang tu, satu orang berapa hotel lagi. Sebaik langkah yang buang, tidak ramai makan. Biarlah kamu. Kita ada masalah yang besar dalam negara macam-macam. Bincang isu-isu itu. Isu hukum penggunaan media, penggunaan ini semua boleh dibincang. Keluarkan. Sebab itu saya bukan menghasut tetapi menggalak. Di Indonesia, salah satu kelebihan fatwa Indonesia, kerana Majlis Ulama Indonesia itu independen, dia tidak berada di bawah mana-mana badan pemerintah. Sebab itu kadang-kadang bila dia keluarkan fatwa, dia boleh menggugat institusi pemerintahan, kerana dia tak takut. Dan dia terdiri daripada semua kumpulan. Ada yang salafinya, ada yang sufi, semua ulama itu yang dia anggap hebat dalam negara itu duduk dalam majlis itu. Dan dia bukan dibayari oleh wakaf, dia tidak dibayari oleh kerajaan, sehingga dia takut nak keluarkan fatwa nanti terpaksa dia tak dilancang kontrak dan dia tak ada.